Kenapa anda nak ada di sini dan sampai bila anda ada di sini? Anda ada perancangan anda nak apa. Jadi dengan cara macam itu, cuma ketika anda berada di sini, buatlah yang terbaik. Tungkus lumus lah anda buat. Ya, anda buat tungkus lumus. Okey tuan-tuan, saya nak lajukan. Okey, bila melibatkan kualiti pendidikan ini, melibatkan tiga pihak. Tiga pihak iaitu kualiti silibus tersebut, guru, dan melibatkan satu lagi adalah melibatkan sekolah. Ya, tiga-tiga penting. Sebenarnya ada empat. Yang keempat tu adalah parent lah. Ya, bila parent tak support, bayangkan kalau tuan-tuan mengajar anak parent, lepas tu parent tak support, selalu blame, selalu salahkan kerana mereka bayar, maka tuan-tuan akan stres. Sebab itulah saya percaya sebelum kita nak buat sesuatu, kita bina reputation. Apa dia? Perkataan reputation tu sangat mahal. Sebelum kita nak deal dengan manusia, kita akan buat make friend. Kalau you bina reputation tu, maka yang lain tu mudah. Macam mana kita bina reputation dengan quiz? Nanti saya kongsikan sikit. Dengan quiz kita bina reputation, yang lain akan mudah. Sebab kita dah establish relationship. Bayangkanlah kita bergaduh dengan quiz, saya bergaduh dengan Ustaz Farid, saya bergaduh dengan tu, lepas tu tiba-tiba tuan-tuan nak berurusan. Kan payah kan? Gitulah kita bina. Itu kita dah pergi dengan Muallim Hazim, lepas tu dengan Puan Yus dan seorang lagi siapa? Ustaz Naimi. Jadi begitu kita bina reputation. Begitulah. Jadi kalau kita dapat bina ini, best. Okey. Inilah dia peluang. Dunia ini tidak menjanjikan kejayaan. Dunia ini menjadikan banyak peluang untuk berjaya. Rabbit ini akan mati sebab dia tak ambil satu carrot dan makan. Jadi untuk dia nak makan, dia kena bertindak. Dia kena bertindak, ambil dan makan. Jadi tuan-tuan nak sesuatu, tuan-tuan kena ada action. Katalah tuan-tuan nak belajar menulis buku. Resources banyak. Ya, sekarang ni kalau nulis buku saya lah. Adalah effort untuk cari nombor telefon saya, call. Meja saya nak tulis buku. Saya nak, kat mana saya nak mula? So saya bantulah. Percuma. Cuma ilmu tu dicari, bukan mencari. Kalau tuan-tuan nak saya, carilah saya, bukan saya je. Kalau saya perlukan Muallim Hazim, saya nak belajar something pasal statistik ke matematik, saya 2 campur 2 saya tak tahu. Kenapa 6? Saya kena jumpa dia kata 4. So saya kena cari dia lah. Faham ya? Jadi ilmu tu dicari, bukan mencari. Jadi begitulah, dunia ini menyediakan banyak peluang. Jangan merungut, jangan merintih. Biar penat, asalkan ada hasil, ada kesungguhan dan bikuan yang jelas. Lelah mencari, menjadi tukar menjadi apa? Lelah bertukar menjadi lillah. Buat lillahi ta'ala. Bila lillahi ta'ala kita penat, tetapi Allah suka orang-orang yang berpenat-penatan daripada pagi sampai petang. Inilah keajaiban. Keajaiban menuntut ilmu. Ya. Yang ini yang saya semai pada tuan-tuan. Tuan-tuan kena bina reputation dengan anak-anak. Anak-anak ini perlu diberitahu kenapa kamu datang sekolah, kenapa kamu perlu datang sekolah, kenapa kamu perlu belajar. Bila anak-anak ni faham, bukan sikit dia akan cari lagi. Betul? Jadi macam ni kan, isteri saya ragu-ragu ni. Walaupun dia belajar kat Jordan, dia dah pergi survival, dah tahu. Dan dia tahu bila belajar kat luar negara ni, membina jati diri, ilmu yang ilmu yang tidak tersurat, yang tersirat. Pengalaman you pergi kat airport, pengalaman you boarding, pengalaman tak balik raya. Dan itu adalah pengalaman. Bila saya kat tahun depan, get ready pergi asrama. Get ready buat asrama. Betul, bila saya hantar 2 orang anak saya ke Guntur tu, mereka rasa macam Allah mak kenapa zalim lah apalah. Ramai orang kata begitu. Saya hantar. Kalau dia meninggal, perjalanan syahid. Kita buat supaya dia bukan menggembirakan mak ayah, menggembirakan Allah. Sekarang saya plan untuk dia pergi, dia ambil usul fiqh dekat UIA. Dan salah seorang pensyarah dia Aiman Akiti. Kenal Aiman Akiti? Kalau tak kenal memang kena carilah. Aiman Akiti ni adalah guru yang mengajar pasal akidah. Itu saya bayar untuk ni 1 hari dengan dia dekat Masjid BSP Aiman Akiti. Jadi salah seorang guru dia, saya kata guru ni bukan calang-calang. Ambil kesempatan setiap kali ada peluang tanya soalan. Jadi extraordinary. Saya tengah preparekan dia untuk jadi asatizah, untuk masuk TV sebagainya. So saya bagi preparekan diri dia untuk jadi pendakwah. Sebab pendakwah ni menyampaikan ini adalah satu kerja yang susah. Sebab itulah zaman Nabi, ketika Nabi wafat, selepas Nabi wafat, 1/3 meninggalkan bumi Madinah. Bagaimana? Tebaran di muka bumi ini, sebarkan Islam. Jadi itulah yang kita nak cari, satu kehidupan yang abadan. Kalau tuan-tuan dapat menyuntik semangat ini pada anak-anak, mereka akan jadi luar biasa. Mereka akan jadi sangat luar biasa. Dan mereka mungkin daripada semua ramai-ramai ini 3-4 orang yang akan jadi luar biasa. At least usaha anda telah installkan pada diri mereka semangat juang. Besok saya ada ceramah dekat masjid.
So setelah penantian begitu lama, minta banyak kali tak bagi, mereka bagi platform. Besok bila flash je iklan tu, terus 60 orang penuh. Dan akan terpaksa tolak. So besok saya akan berada di sana pagi sampai pukul 11.30. 11.30 saya kena pecut pergi ke Puchong. Pergi ke Puchong hantar anak saya untuk kem pengawas dekat SBI. Lepas tu saya terus solat Jumaat dan pergi ke, saya berjaya mesyuarat dengan Majlis Buku Malaysia MBKM. Habis malam tu saya ada jemputan kuliah. Begitulah live saya. Hari Sabtu ni saya ada jemputan kuliah lagi lah. Daripada pukul 5 pagi saya kena keluar untuk kuliah subuh kat Ceras. Dari segi bayaran, tuan-tuan rasa dibayar berapa? Bayar pun ambil, tak bayar pun tak apa. Kita pergi. Bukan sebab bayaran, sebab orang minta jemput. Kuliah subuh dekat Surau Al-Ansar Ceras. Lepas tu terus pergi dekat satu kuliah perkongsian dekat Masjid Mustaqim Ampang. Siapa free pergilah 10 hingga 11.30. Habis terus pergi ke satu lagi program dekat Masjid Khalid Awalin. Ini akan berlaku pada 19 hari bulan. So ada banyaklah jemputan-jemputan lain terpaksa tolak. Begitu. Jadi begitulah yang kita buat selagi kita ada masa ni buat. Sehingga buku saya terbengkalai projek ni. So saya buatlah ini tuan-tuan ya. Tuan-tuan dah baca. Ada 7 kelebihan sekurang-kurangnya untuk baca untuk ilmu, akan dapat kemuliaan belajar agama. Yang kedua, selama dia duduk dalam majlis ilmu akan tertahan dari membuat dosa. Ini saya alami sendiri. Ya, bila saya berada dalam majlis ilmu kan, bila kita suka ilmu kan, kita kurang fikir pasal keburukan, kurang fikir pasal nak cari salah orang. Dia kurang, dia akan jadi positif. Sebab kita ilmu tu akan mencabar. Ilmu tu ada dua tau, pemikiran kita ada dua kategori, conscious, subconscious. Tuan-tuan tahu tak subconscious? Subconscious ni bila kita sebelum tidur ni, you submit. Oh, powerful. Ramai orang berjaya. Cuba tanya Michael Jordan. Michael Jordan ni, dia bukan lahir kat Jordan. Tapi dia pemain basketball. Macam mana dia berapa kali gagal dan sebagainya. Dia buat lebih 1000 kali try. Dan kenapa dia selalu dipilih untuk buat try yang menentukan, katalah 50-50 kan markah skor. Nak jadikan pemenang dia lah orang yang akan sebab sebelum dia buat, dia dah fikir dia dah buat. Dia boleh. Tuan-tuan percaya tak the power of the power of aiming, the power of visualize kan power. Kenal tak Muhammad Ridwan yang Olimpik? Muhammad Ridwan ketika dia nak lari 100 meter Olimpik Rio, orang sebut from Malaysia, Ridwan, dia buat sini. Kenapa dia buat sini? Agak-agak kenapa? Sebab pertama dia bayangkan dia nampak garisan penamat. Yang kedua dia bayangkan dia orang pertama cross garisan penamat. Yang ketiga dia bayangkan dia dah gigit dah pinggan emas. Belum start lagi. Nampak tak leading statement? Mindset. So ajar anak untuk mindset, ajar anak untuk ada vision, ada visualize. So dua perkara lah kita punya mind conscious ni. Conscious dan subconscious. Inilah kebaikan ni. Saya nak lajukan sikit. Kalau tuan-tuan berminat, kena WhatsApp saya lah. Lepas tu saya bagilah ilmu ni. Nanti WhatsApp saya. So saya bagilah PowerPoint ni. Ya, saya hanya bagi pada mereka yang serius sahaja. Okey. Setiap kali kaki melangkah dikifaratkan kepada dosa dari segala dosa-dosa ini. Kita bagi tahu anak untuk budaya gairah pada ilmu, suka ilmu. Jadi bila dia datang pagi ni, setiap langkah kamu dia pergi ke sekolah. Bayangkanlah sebelum kita mengajar, kita bagi dia kapsul positif pagi-pagi. Mereka akan rasa macam, wah, ada soalan. Macam begini. Mualimah ajar apa? Ya. Saya tak cakap Jerman, awak lah. English. Saya belajar English ya. Sebelum belajar English kan, tahu tak antara lelaki bangsa yang English dia berterabur tapi dia selamba aja, orang India. Dia belajar tak tinggi kan. Betul orang Cina kan yang kan dia punya bahasa tapi dia yakin. Kita ilmu tinggi tapi nak cakap takut kan. Itu berlaku pada isteri saya ketika dia belajar di Mahat, kemudian bila nak pergi ke overseas dia pergi ke overseas, dia tak boleh bercakap sangat. Tapi satu hari bila kena bully je dengan warden, dengan orang-orang Arab kat situ, maka dia ambil masa 3 bulan berkawan dengan orang Palestin, 3 bulan dia fasih bahasa Arab kampung lagi. So bila fasih kan, lepas tu kena kutuk, dia dengar je kena kutuk. Lepas tu dia jawab balik, terkejut badak. Pernah tengok badak terkejut? Terkejut badak orang Arab, boleh cakap Arab. Gitu. Dia kutuk orang Malaysia, dia kutuk. So kat situ lah. Ya, ada banyak perkara-perkara keajaiban berlaku, termasuk dia digari
digari di Mekah, di Masjidil Haram dia tengah digari sebab dimakan dalam Masjidil Haram. Masa tu sangat strict. Tu kena gari, kena masuk dalam bilik, satu bilik dia marah sebagainya. Dia nak tangkap. Maka balas balik dengan bahasa Arab. Cakap bahasa Arab untuk seminit pertama, terus buka gari, terus jadi kawan, dia bagi bisnes kad. Dan kali datang ke Mekah, tidur rumah saya, tak payah tidur hotel. Nampak tak? The power of language. Begitu. Betul, ini berlaku pada isteri saya. So saya ambillah cerita-cerita orang ni untuk motivate tuan-tuan. Tuan-tuan agak-agak dapat dah cerita tu kalau tuan-tuan tak kawan dengan saya. Mungkin isteri saya takkan cerita, kan? Ada banyak perkara lah berlaku yang saya ambil cerita. Anak saya sekarang tengah kerja dekat Pustaka Maju. Saya tanya apa cabaran, antara cabarannya customer-customer ni tidak sabar, marah sebagainya. Padahal kita tengah buat kerja kan, macam-macam lah. InsyaAllah hari Sabtu ni last kerja, pada dah masuk SEM balik. Itulah tuan-tuan. Ya, jadi inilah tuan-tuan, sekurang-kurang 8 golongan. Kalau tuan-tuan tak dapat jadi yang paling atas, bukan. Yang ini adalah kelebihan orang yang berilmu. Ya, ini antara kelebihan kalau kita berilmu ni. Jadi tuan-tuan tengah mengajar ilmu, tuan-tuan tengah belajar ilmu dan mengajar ilmu, selalu upgrade diri untuk anak-anak. Ya. Dengan cara macam itu tuan-tuan akan rasa bestnya bila anak-anak ni dapat, dan doakan mereka. Baru-baru ni viral satu isu seorang pensyarah memberitahu kat murid dia tak buat assignment di ITM. Begitu saya tak halalkan ilmu. Saya begitu begini kan. Dia so parent tahu, parent komplain sampai ke pengurusan tertinggi. Bukan soal itu, kenapa guru perlu cakap macam itu, kan? So tak baguslah. Begitulah tuan-tuan. Ya. Ini 8 golongan. Kalau kita tak dapat jadi yang paling atas, kurang-kurangnya jadilah yang paling bawah. Petugas agama. Jadilah petugas agama yang selalu manfaatkan, menjadi petugas orang yang selalu manfaatkan orang lain. Begitulah tuan-tuan ya. Ini 8 golongan yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, dan kita pilih kita nak berada pada level apa. Ya. Jadi ini pun tanya pada diri tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa sebenarnya? Dalam life ni apa? Apa, kenapa? Bagaimana, di mana? Apa, kenapa, bagaimana, bila dan siapa? Apa maksud dia? Apa yang kita cari dalam life ni? Dia dah ada kerja, betul? Tuan-tuan beza tuan-tuan, orang makan gaji dengan orang bisnes. Dulu saya makan gaji hujung bulan, jolok dapat duit. Kalau bisnes jangan tuan-tuan. Kalau tak buat kerja, tak melangkah. Betul lah, saya berfikir hari-hari. Untuk maklumat saya tengah sakit ni, kiri kanan saya tengah sakit tu, sangat menegang. So hari Selasa ni saya buat bekam. Jadi sakit, dia gerak sakit. Sebab hari tu saya tertidur depan komputer sampai 2 pagi. Buat kerja sampai tertidur. Begitu, apa yang kita cari? Yang kedua, kenapa kita cari? Kenapa kita cari itu? Lepas tu macam mana kita nak dapatkan apa yang kita cari? Kemudian bila kita nak start? Betul lah Jack Ma orang tanya, bila nak mula berjaya, nak buat bisnes bila? Dia kata 10 tahun lepas. Dah lepas. Okey, yang kedua, do it now. Sekarang. Itu. Ya, bila kita nak cari, satu lagi siapa? Siapa yang kita nak manfaatkan? Okey. Bila cakap siapa, dia ada satu budaya tau. Bila orang yang tak ada apa-apa, dia kata nak makan apa ya hari ni. Tapi kalau orang yang ada, dia mula nak makan di mana hari ni, nak makan dengan siapa ya hari ni, lepas tu nak makan siapa ya hari ni. Nak makan siapa ya hari ni. Itu kalau tak ada iman, kita fikir siapa lagi kita nak pancung. Untuk maklumat, Bandar Seri Putra ni adalah syurga makanan. Kedai makin banyak apa kan? Buka. Sebutlah 4 finger, 2 finger, 1 finger semua ni. Banyak. KFC, Pasar Ramadan. Pasar Ramadan ni, saya pengurusi surau tu, kami ada taklimat. So macam mana saya nak buat supaya Pasar Ramadan ni mereka lebih friendly? So saya kumpulkan peniaga, kita bagi motivasi sikit. Semoga menjadi friendly, maka customer perlu saya beritahu jaga solat, jaga kebersihan, lepas tu jaga servis. 3S lah kalau nak bisnes apa pun, 3S ni kena jaga. Smile, speed and sensitive. Smile. Speed kena buat pantas, sensitive kena peka. Kena peka apa yang orang nak, bukan apa yang kita nak. Smile. 3S ni kalau tuan-tuan jaga memang apa saja nak mengajar, di mana pun smile. Itu antara perkara yang saya nak injek pada tuan-tuan. Tuan-tuan saya tahu daripada pagi sampai tengah hari kerja penat. Bila keluar terjumpa dengan parent ramai. Mengelak-elak tuan-tuan kan. Smile. Pasakkan senyuman. Sebab itulah masa yang kami nampak. Kami tak tahu tuan-tuan bagus. Tuan-tuan tak tahu betapa hardworkingnya saya. Sebab kat dahi saya tak tulis master, degree ke apa. Tak tulis. Tapi tuan-tuan akan tengok apa yang saya present.
Sebab tu jadi smart. Orang tak nampak tuan-tuan bagus, tapi orang tengok macam mana interaksi. Okey. Kalau saya jumpa maklimah, saya akan tegur. Maklimah yang saya biasa tegur lah, saya akan tegur. Kalau tak, akan saya main tegur je, memang kau pahal kan. Orang kata saya gelenyah. Gelenyah tahu kan? Supik gelenyah, supik warak gitu. Orang kata macam apa salah. Mungkin tuan-tuan tak biasa cara macam tu. So saya biasa berinteraksi dengan orang, saya engage, saya suka engage dengan orang. Okey. Apa lagi ya? Ada soalan? Ada soalan, tanyalah. Jangan tunggu hadiah lah. Dapat dah buku? Okey. Our big why ni kena jelas. Okey, satu benda kita tak boleh ubah. Kita lahir dari perut ibu berbeza, bangsa berbeza, sekolah berbeza dan ekonomi berbeza. Bila kita berbeza, kenapa? Bila kita berbeza, kenapa? Berbeza? Perspektif. Kita berbeza. Tapi Allah suruh dalam surah apa? Bita'arufu apa tu? Mujadalah ke surah apa? Kami jadikan kamu lelaki dan perempuan dan berpuak-puak supaya kamu saling mengenali. Surah Mujadalah ke surah apa? Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat kan? Al-Hujurat ada dua perkara, dua ayat yang sangat popular. Satu lagi tentang tabayun kan? Tabayun. Kalau dapat cerita jangan siasat. Jangan buat keputusan tanpa siasat. Itulah. Okey, big why kita kena jelas ya. So ada mukadimah yang dah keluar untuk sambung pelajaran dia, sambung kerja dia tempat lain. So sila datang dan pergi. Perjuanganlah begitu tuan-tuan. Saya nak laju kepada tuan-tuan ini keunggulan Zulkarnain. Ini Zulkarnain, bagi tahu kat anak-anak. Okey, pasal Zulkarnain. Anak-anak murid anda bagi tahu pasal siapakah Zulkarnain. So saya khulasahkan, saya jadikan dia punya kesimpulan pemerhatian saya pada keunggulan dia. Pertama, jelas destinasi dan wawasan. Yang Iskandar Zulkarnain. Bayangkanlah setiap kali anda start, anda mulakan dengan tahukah anda. Jadi sebab nak tu, saya pergi ceramah kat satu audience 5,000 orang tuan-tuan dekat PWTC main handphone. So saya kata, tuan-tuan, hello tuan-tuan, you know what happened today? Semua orang, what happened? Actually tuan-tuan, nothing happened. Nothing happened. The only thing happened, you irritate me. Saya beritahu dia, anda main handphone, anda tak respect. So saya beritahu dia orang, ya, presentation yang powerful adalah 3C. Confuse, convince, conclude. Tuan-tuan mulakan dengan confusekan orang. Dengan murid-murid confusekan orang. Malim Fahmi mana? Malim Fahmi. Antara statement yang pelajar bagi tahu, Malim Fahmi bestnya. Kenapa? Dia selalu buat lawak kata. Dia banyak idea, banyak cerita kata dia. Harap-harap ada lagi cerita sebelum dia mengajar. Betul ke Malim? Itu semua palsu belaka ya. Tak tahu kenapa teruja sangat Kalisa ni. Malim Fahmi. Kerjakan dia. Saya hadiahkan rotan untuk bagi rotan. Saya dah ada rotan satu. Tahu tak siapa tu yang pelawak tu yang berdiri tu selalu, yang botak tu? Haris Iskandar. So mak dia selalu akan beritahu, okey Haris, mami nak pergi kerja. Lepas tu mak ada tampar sekali, tampar. Pagi-pagi tampar. Tu kata, apa salah saya? What I've done kan? Kata tak. Dia kata ini adalah untuk petang nanti. Awak mesti akan buat salah nanti. Dia tampar at once. Boleh try tu. Mana rotan ni? Saya tak buat salah. Ini salah yang kamu bakal tu buat. Okey. So saya suka soalan. Ada soalan. Tanyalah. Seorang satu soalan wajib. Confuse tadi. Confuse kan orang, convince, lepas tu last sekali conclude. Itu kaedah presentation yang sangat berkesan. Jangan terus pergi tuan-tuan. Hari ni subjek buka muka surat 14. Sangat stereotype. Buku saya ni bukanlah terbaik sangat. Ambil yang baik daripada tu lah. Ada orang boleh tulis lebih baik. Jadi ambil buku tu, ambil yang bahagian macam mana pendakwah, macam mana dakwah dilaksanakan dalam tugas. Okey. Yang kedua adalah berfikiran global, iaitu mempunyai misi yang jelas. Ya, Zulkarnain ni. Seterusnya memiliki kompos hidup, iaitu takwa. Kompos hidup dia ada keberadaan Allah ni. Dia rasa takwa dia sangat jelas, ya, ittaqullah, ya. Dan last sekali adalah sentiasa mencari dan membuka peluang, iaitu minda yang strategik. Ini adalah ciri-ciri yang ada pada Zulkarnain yang anda boleh applykan ini.
kepada orang. Menguasai ilmu besi tembaga, yakni menguasai teknologi. Dan last sekali, mendengar dan memahami cara berkomunikasi yang efektif. Komunikasi. Ini kelemahan yang paling teruk sekali pada orang Islam, dia komunikasi. Tahu tak apa jadi pada Donald Trump? Donald Trump bila jadi presiden adalah seorang ketua agama datang jumpa dia dan senyum. Donald Trump terkejut. Kamu senyum? Saya tak nampak apa orang Islam senyum. Cuba tengok Khomeini kan, Ali Khomeini, Osama bin Laden, ada tak muka dia senyum? Tak ada, semua muka serius kan. Bila tengok gambar-gambar orang Islam semua muka serius. Bila seorang ni pergi senyum, maka Donald Trump terkejut. Kamu senyum? Sebab apa? Ada persepsi orang-orang Islam susah senyum, susah nak senyum. Begitulah tuan-tuan ini yang saya sebut tadi, kefahaman dan penghayatan. Okey, apa yang saya nak sebut pasal minda raksasa ni? Dia ada 12 tuan-tuan. Saya akan kongsikan sikit je. Minda raksasa. Minda ni sangat powerful. Sebab itulah minda kita ke atas. Kalau minda kita sama dengan buntut, dia akan jadi macam kambing. Kepala di situ, buntut pun di situ. Dia akan jadi macam kucing. Tapi kita ni Allah muliakan minda kita ke atas. Faham Sebab itulah ramai orang tak memanfaatkan kualiti dan peluang untuk menjadi orang yang ulil albab. Berapa kali Allah sebut dalam Al-Quran ulil albab? 16 kali. Jadi saya tengah bagi tips ni. Okey, tahukah antum berapa kali Allah sebut ulil albab? Okey, hari ni muallim nak kongsikan satu. Sekali lagi jumpa satu ulil albab. Jadi adalah perkara yang you nak mulakan dalam tu, dalam bicara, dalam teknik mengajar. Begitu. Pernah dengar tak perkataan I hate stress before stress is created to stress people? Kan cuba suruh budak-budak sebutlah dulu. I hate stress before stress is created to stress people. Boleh. Cuba muallimah aja apa? Syariah. Cuba sebut red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Cuba sebut kuat-kuat. Cuba sebut laju-laju. Kalau boleh sebut memang ni. Cuba. Itulah. Kalau boleh sebut memang kita kongruen lah minda kita. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Lepas tu ye. Itu antara perkara yang kita boleh kacau minda dia. Boleh gunakan tangan pun. Tangan gunakan. Ada beberapa game jadi kan kongruenkan minda ni. Jadi budak ni akan looking forward to siap. Besok apa lagi? Minda raksasa. Okey, antara pertamanya adalah minda raksasa akan selalu meneroka sumber ilmu dan data yang terkumpul dalam minda separa sedar. Separa sedar yang kita selalu sebutlah subconscious. I want this, I want. Nanti saya kongsikan ini pasal 3I. 4I. 4I. Nanti saya kongsikan. I will, I want, I will, I want, I must and I can. Itu buku saya tu, saya tengah buat kompilasi 4 buku. Okey. Inilah dia separa sedar. Minda separa sedar ni, tuan-tuan tahu tak J.K. Rowling? Kenal? J.K. Rowling. Orang bagi Avenue lah. Dia ada masalah mental. Tapi dalam keadaan masalah mental dia boleh menulis. Dia menulis, kemudian dia menulis. Anak dia minta, ibu nak coklat. Ibu dia tak ada duit nak beli coklat. Lepas tu dia menulis dan buku dia di-reject oleh 11 syarikat publisher. Yang ke-12 terima, kan? Yang ke-12 terima dan buku tu jadi meletup, kan? Orang tanya dia apa rahsia? Dia kata saya tak ada banyak perkara, tapi saya ada 3 je. Saya ada masa, saya ada idea dan saya ada effort. Sebab itulah rupanya 2 kunci kehidupan. 2 kunci kehidupan. Kita mahu buat dan kita mesti buat. Dia ada effort. Itulah rahsia J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling dah ada lori ni. J.K. Rowling. Dia ada 3 je. Dia kata dia ada masa, dia ada effort dan dia ada big idea. Ini semua berapa dia kena bayar? Free. Dia tak kena bayar. Dia duduk kat kafe yang kan macam Starbucks boleh duduk 3 tahun pun boleh, dia tak halau. Dekat Starbucks dia tak halau. Dia boleh. Okey. Jadi begitulah minda separa sedar ni kita ramai orang tak gunakan. Saya tanya orang yang berjaya kan. Contoh Dr. Azizan Osman. Saya baru ni saya bayar 5997. Saya pergi program dia.
Kalaulah saya tak jadi jutawan pun sekurang-kurangnya saya dapat banyak sudut ilmu aura. Saya berada dalam majlis ilmu. Macam ni kita berada kat majlis ilmu. Kita lontarkan apa-apa doa. You submit doa. Banyak doa-doa mustajab dalam majlis ilmu. Atau tuan-tuan melihat majlis ini satu yang membebankan. Membebankan, maka cukuplah. Bila lah aku nak cat ke sekolah ni. Minda dia fikir nak cat sekolah. Lupakan cat dulu. Fokus kat sini. Okey. Begitu. Jadi kita akan itulah kita akan fokus begitu ya. Jadi subconscious ni adalah percuma. Kita submit. Yes, I can. I'm good. I'm great. I am the strength. Cuma ambil tangan kanan. Ada 2-3 orang tak ada tangan, tak apa, yang ada ya. Yang belakang tu tak ada. Ada. Tak sini. Letak sini. Letak sini jap. Cuba ketuk sikit. Bagi tahu pada diri sendiri, I am the selected one. Bagi tahu pada diri, I am the selected one. Maksudnya apa? Bagi tahu diri, I am the selected one. Tahu tak yang antara perkara yang Donald Trump, siapa tu? Ronaldo kata, jangan sabotaj diri. Kalau anda rasa anda bukan terbaik, insya-Allah anda bukan terbaik. Tapi dia tak sebutlah insya-Allah. Dia ni walaupun belum Muslim, dia tak minum arak, tak ada tattoo dan dia suka tolong orang. Kau ada. Dia ni bermula, anda kena baca buku saya nantilah. Buku saya cerita macam mana dia bermula, macam mana tercetusnya dia dapat peluang bekerja, belajar ni, bermain dengan satu kelab yang dia terpilih, kawan dia tak terpilih. Kemudian bila dia jadi kaya, dia tolong kawan dia yang pernah menyebabkan dia jadi. Dia tak lupa kawan. Dan dia bantu Palestin, dia bantu ramai orang, dia bantu budak kecil yang operate. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu banyak. Jadi Allah bagilah dia kelebihan itu. Dan apa kata-kata dia tu yang penting. Orang-orang berjaya ni, kalau tuan-tuan jumpa orang berjaya, tuan-tuan belanja dia tolong. Tuan-tuan belanja dia dan untuk minta ilmu, untuk minta ilmu. Betul. Itu guru saya ajar. Kalau kita jumpa, sebab masa dia orang mahal. Betul. So saya tak pergi jauh lah. Ini tujuan motivasi kan. Kadang saya makan kat restoran tu orang dah bayar. So saya rasa kenapa? Bagi dia saya ada sesuatu. Tapi saya rasa saya ni apalah sangat kan. Dah lah pencen kan. Pencen meja je. Lepas tu duduk rumah buat menulis tak apa-apa. Jual buku tak apa-apa. Baru ni saya tulis buku pasal Abang Viva. Bukanlah hebat sangat. So tulis buku tu, cetak 1,000. Dah tinggal 100, 800 dah jalan. Sebab tu saya tak bawa, ingatkan nak bagi kan. Tapi saya tak tahu tuan-tuan suka ke tak Abang Viva tu. So saya tulis, dapat. So saya buat benda bermusim. Lepas tu saya fikir, kenapa saya mesti buat buku bermusim? Kenapa saya tak buat buku yang setiap musim laku? Saya buatlah buku sekarang ni, The Power of Thinking Big. Saya tengah buat Berani Bangkit. Saya tengah buat buku tentang motivasi diri, tentang ini. So saya akan buat series of motivasi. So benda-benda yang tak basi sentiasa orang cari. Pertama, cari masalah orang, selesaikan masalah orang, kita terpaksa kaya. Cuba duduk dan dia tidak apa masalah orang yang kita nak selesaikan. Bila asyik berlaku banjir, jual lah pembalut kereta. Kan pembalut kereta boleh tutup. Di mana ramai orang akan, macam wajib ada dalam kereta, pembalut kereta. Sebab duduk di KL ni anytime boleh berlaku perkara-perkara wajib. Ya, banjir. Okey. Okey, satu yang sebut pasal ni, saya tak sebut banyak sebab saya ada 12. Saya terus pergi yang ketiga, bina raksasa akan berfungsi 24 jam tanpa henti. Cuma kita tak tahu. Sebab tu kena belajar tentang ilmu kuasa berfikir. Begin end in mind. Bila you nak start, you bayangkan. Saya satu benda yang menghalang saya untuk pergi cepat segera duit. Ya, saya dah siap 28 tajuk, nak cetak duit. Saya nak marketing, saya kena ada staff, saya perlukan duit. Namun kalau saya komplain, saya pergi bank memang tak nak bagilah. So apa yang saya buat, saya pergi lantak P, I will prove to you. I find way and means. Saya terus tulis insya-Allah sesuatu akan berlaku. Bila berlaku Nanggala, saya tulis buku. Bila berlaku Bendera Putih, saya tulis buku. Bila berlakunya kemiskinan head kan, saya tulis buku dengan kemiskinan head. So saya tengah fikir nak tajuk kemiskinan head atau ni. Bila berlaku pasal wanita bodoh-bodoh, promo haya kan, dah siap semua buku tu. Tinggal nak pasarkan duit mengganggu. Sebab printer nak cash. Kedai-kedai buku ambil consignment. So nanti buku saya terapur. InsyaAllah satu hari masa terdekat ni saya kaya. Maka saya akan print semua buku dan saya akan print buku tuan-tuan. Nampak tak? Saya senang submit ni. Dalam majlis ilmu saya dah submit insya-Allah.
InsyaAllah sebelum Hari Raya sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Maka saya akan buat sesuatu dan saya akan menjala lagi jauh lah. Gitu. Boleh tak saya berimpian? Kalau tuan-tuan kata belagak, pergilah, saya sedang submit. Gitu. Tuan-tuan submit tu tuan-tuan jangan tulis saja, tuan-tuan kena cakap. Apa yang tuan-tuan cakap, tuan-tuan tulis. Bila tuan-tuan tulis, dia akan jadi doa. Dr. Azizan ketika umur dia 21 tahun, dia tulis aku nak touch my first million umur 27 tahun. Tahu tak dia touch first million umur berapa? 25 tahun. 25 tahun. Sebab bila you buat, you percaya untuk berjaya. Percaya untuk berjaya. Anda percaya apa yang anda. Itu cakap pasal duit, pasal apa, pasal anak dan sebagainya. Boleh. Anak sulung saya ketika saya dah 2 tahun kahwin tak ada anak. Orang tanya, bila dapat anak? Belum kahwin, bila nak kahwin? Dah kahwin, bila dapat anak? Bila dapat anak, bila dapat lagi? Kan? Jadi orang tanya bila dapat anak, saya dah sangat bosan dengan soalan tu. Saya kata insyaAllah sebelum 1 November saya dah anak. Macamlah saya boleh beli kat kedai anak. Tapi saya submit, serius. Betul. Bila kita submit, kita yakin percaya, Alhamdulillah 31 Oktober, sehari sebelum 1 November, lahirlah seorang anak sulung saya. Dan pada ketika itu berlaku. Jadi kena submit. Ada seorang perempuan tu submit. Malah lahir 14 anak, tulis. Betul, the power of submission. Ya. Bila Mualim cakap ada 2 orang toksik kan, ada toksik pula, kena COVID kan. Jangan diam bagi dua orang COVID. So ada seorang perempuan ni dia tak pernah kena COVID walaupun dia kontak rapat. Agak-agak tuan-tuan kenapa? tak test. Dia tak pergi test. Dia tak test, betul. Dan untuk berita baiknya, itu yang saya amalkan. Sebab saya tak sempat nak berehat. Saya tak sempat. Kalau saya rasa macam tak sedap, saya minum air suap, air panas, saya ambil cengkeh kan. Saya buat. Saya malas nak layan COVID ni. Kau jauh-jauh boleh tak? Letak sini, diamlah kau. Yang orang lama tahu kan, yang saya dah bagi tahu dah cara untuk matikan SLB. Bukan COVID, SLB, small little voice. Pernah tak tuan-tuan nak pergi kedai, nak pergi sana ke sini, nak pergi ke nanti apa orang kata? Ragu-ragu ambil ragu tu. Small little voice ni, suara kecil tu, tanpa dia buat diamlah kau. Itu so, terus jadi. Okey, begini. Okey tuan-tuan, seterusnya yang ke-12 adalah minda raksasa adalah menentukan kualiti percakapan dan tindakan. Ini disebut oleh siapa tahu? Jet Li. Bruce Lee. Bruce Lee kata, hati-hati pada bicara anda sebab badan kita tidak boleh differentiate. Kalau kita cakap susah, payah, malas, apalah kan yang negatif, badan kita akan respon. Dia tidak akan macam kata, benda ni negatif, kita mesti reject. Badan kita akan respon. Kalau kita cakap negatif, macam tuan-tuan dalam bidang katalah, tuan-tuan kata meja kayu ni baguslah, hebatlah, apalah, dia mantul pada anda. Tapi kalau kata meja kayu teruklah, apalah, merapu, cakap besar, promote di video sebagainya, kembali pada anda. Gitu. Jadi macam mana anda punya minda anda sedang bercakaran, berfikir, begitu. Jadi macam mana anda fikir itu menentukan siapa anda hari ini dan seterusnya. The power of thinking big. Dan ini dah 10 P untuk guru-guru hebat. Saya tak bercadang untuk sebut sebab setiap satu tu perlukan setengah jam. So saya bagilah mencilik je, tuan-tuan tengoklah. Guru yang hebat ni mesti ada kurang-kurangnya, dia mesti pakar pada apa yang dia buat. Tak kisahlah ada guru bahasa ke, guru matematik, anda mesti expert. Jangan orang persoalkan kepakaran anda. Selalu upgrade diri anda supaya anda sentiasa up to date. Itu pakar. Yang kedua, problem solver. Seorang guru yang hebat ni selalunya problem solver. Saya tak boleh buat apa yang anda buat. Anda mungkin tak boleh buat sebahagian daripada saya buat. Jadi kita Allah bagi dah kek berbeza. Faham tak kek berbeza? Kek saya adalah motivasi, ceramah, saya beri ketenteraan. Sekarang saya sedang recall balik apa yang berlaku di Sabah, apa yang berlaku di Keluang, apa yang berlaku sepanjang kerjaya saya. Saya sedang susunkan nak menjadikan sketsa cerita kisah benar apa yang berlaku. Bayangkan satu hari saya tengah naik motor, tiba-tiba dapat call daripada Panglima 2 bintang. Panglima call, dia kata, what happened to my pistol? What happened to your pistol? Pistol dia kena curi dan orang merompak. Masuk kat berita pukul 7.
pistol seorang jeneral tentera telah dicuri untuk rompakan. Tak pengsan ke? Saya pegawai operasi. So what happened? Find out. Dia tak tanya kat mana tu, naik motor ke, nanti sampai pejabat nanti bagi call balik ya. Tak ada. Saya tengah, Datuk, saya atas motor. Dia tak tanya, atas motor, okey. What happened? Dia tanya. So saya berhadapan dengan situasi macam tu. Sangat kritikal sebab dia kena jawab dengan PM. Masa tu PM Najib. Dia kena jawab. So saya, sebab kita tahu apa yang kita tahu, yang saya sebut kepakaran kan. Kita tahu melibatkan pistol, zap. Saya callkan komandan, saya call 91 DPO. What happened? Give me answer now. Dia bagi, so dia call, okey. Dalam masa 3 minit, atas motor tu juga, Datuk, saya dapat jawapan pistol Datuk diambil daripada store senjata secara tipu helah dan berlaku rompakan. Saya bagi Datuk detail dalam setengah jam. Okay, saya bagi masa 20 minit, Alhamdulillah. Itu antara perkara yang kritikal berlaku. Tiba-tiba dapat call Mak Saleh hilang kat Gunung Kinabalu. 5 orang Mak Saleh hilang Gunung Kinabalu. So saya baru nak masuk rumah ada seorang pegawai waran tu untuk hari raya kedua. Datang korporal bertugas, tuan mesyuarat segempa, misi pencari dan penyelamat. So pergi. Tu tak dapat masuk. Lepas tu balik mesyuarat. So 11 hari pencarian Mak Saleh. Hari yang ke-11 kami jumpa. Hari yang ke-7 makanan kami habis, helikopter hantar makanan jatuh kat sungai kan, kat sungai dekat Sabah sungai. Jatuh hancur. Padahal dah balut 6 kali. Balut. Tu yang main-main dengan air. Air tu nampak yang bergerakkan. Lepas tu dia helikopter kali kedua. Dia jatuh kat bukit, dia berguling-guling, selamatlah kami dapat terus makan. Hari yang ke-6, hari yang ke-7, hari yang ke-8 anak buah saya tercabut kaki. Tahu tak yang patung Barbie tu? Barbie yang boleh tercabut kaki. Bawa pack berat, pack kami 70 ke 80 kilo. Dengan senjata habis, peluru lagi, betul. Kasut lagi, baju ni pun. Itu 80 kilo. Kami jalan sepanjang hari hujan. Kau rasa? Hujan, pack kami semua basah, baju dalam tu basah. Kau rasa bertambah ringan? Itulah, kami tak boleh buang sebab peluru, makanan, itulah makanan kami. Jalan. Hari yang tu tercabut kaki tu cari kat mana dah, panggil helikopter. So kami pikul dia, bawa ke satu bukit, potong-potong helikopter turunkan tali, wincing, tarik. Perkara tu tuan-tuan rasa mahal tak experience tu? Tiba-tiba helikopter yang saya naik minyak habis. Bila minyak habis tiba-tiba panik. Tapi pilot beritahu saya seorang je. Minyak habis, be careful, mengucap. Dia kata be careful, mengucap, anything happen. So dia tiba-tiba dia atas kelapa sawit kan. Kelapa sawit rendah je, anything happen taklah jauh sangat kan. Tapi saya perlu tak beritahu kat anggota. Relax, steady, fokus, steady, relax. Semua tengah kan. Yang menggelabah 3 orang je, pilot, saya dengan co-pilot. Gelabah kan. Betul, sebab kami tahu. Bila kita ada ilmu, kita tahu dan kita tahu macam mana to manage ilmu. Itulah kisahnya tuan-tuan ya. Jadi perkara-perkara yang banyak berlaku ni. Okey, sekarang saya cerita pada tuan-tuan. Saya ditangkap di Hotel Putrajaya pada 9.30 malam pada tahun 1991. Tuan-tuan punya persepsi apa? Kan? Persepsi. Sebab tuan-tuan hanya fikir kalau ini dah saja sebabnya. Kan? Saya ditangkap. Dia ditangkap, lepas tu dia bawa saya macam ni, lepas tu dia interrogate saya. Relax, padahal saya sedang berada dalam keadaan relax, tenang. Sebab saya mandi dekat tandas perempuan. Lepas tu kata, kenapa mesti mandi tandas perempuan? Tandas lelaki kunci. Hotel tu ada tandas lelaki perempuan, tandas lelaki kunci. So saya tak ada pilihan sebab pasukan saya kat Sabah, saya naik flight. Nak naik flight, saya siang saya berpeluh-peluh nak tukar baju. Kan kat Putrajaya ada tempat letak barang. Saya letak barang, saya pergilah mandi. Sekali tandas perempuan sahaja yang buka. So saya mandi. Datanglah cleaner Cina tu, tengok orang tengah mandi kan. Oi, mandi ke? Kau rasa saya nak jawab ke tak? Kalau saya jawab, lelaki kat tandas perempuan, maka saya jawablah, mandi ke? Mandi. Ya. Oi, tak boleh mandi. Okey, saya terpaksa memperempuankan suara saya. Tapi satu hari saya kantoi. Lepas tu saya kantoi bila saya ingat dia dah tak ada. Dia bawa baldi yang kedua. Baldi kan kat toilet tu ada tempat letak barang-barang yang dimok-mok tu. Saya keluar kantoi. Lepas tu dia menjerit, datanglah security nak pukul saya. So saya bila tu macam mana saya nak buat? Saya kena ada dalam masa 10 saat untuk tukar mindset dia orang. Kan ada mindset tahu nak pukul dia. Ada guard semua tu kan. Bodyguard tu nak pukul dia. Saya kata tenang bang, bagi saya masa setengah minit untuk saya cerita. Sabar boleh tak? Saya pula kata sabar boleh tak? Waktu saya cerita terus bertukar jadi kawan cerita. Kalau tak seorang pegawai tentera.
Ditangkap di hotel Pulau Raya kan? Betul. Keadaan ada banyak perkara kritikal ni sebenarnya apa? Satu lagi cerita share. Pengalaman saya bila Mak Saleh bila bos saya tak boleh terbang pergi overseas. Dia pergi overseas. Tiba-tiba dia lepas, anak dia tak lepas. Dia nak pergi setahun kursus. Saya di Kelantan masa tu di Sempadan, Rantau Panjang. Tiba-tiba dia tak dapat lepas sebab pegawai yang menguruskan kata tak boleh sebab anak datuk ni ada nama Muhammad. Kan masa tu US Muhammad tak boleh kan? Mestilah Muhammad apa? Orang panggil apa? Ladin semua tu lah isu. Muhammad tak boleh. So saya dapat dia ada peluang pergi KL. Perkara pertama ada peluang pergi KL. Saya call Datuk bagi saya peluang untuk balik KL. Tomorrow I give you good news. Ya macamlah kedutaan Amerika tu nenek saya punya kan. Tapi confident kan. Gunakan formula apa? APMS. Ayat power muka selamat. Formula APMS. Saya call Datuk kata okey. Lepas tu naik flight pula penuh. Yang ada first class. Saya kata tuan kena uruskan lah sebab besok saya nak uruskan pasport Datuk ni, anak Datuk ni. Okey lah. So saya dapat naik first class. Dapat minum orange squash, minum sampai pengsan kan. 45 minit ke Kuala Lumpur minum. Tugas belum buat lagi. Dapat naik first class, kerusi besar, naik mas kan. Sampai. Lepas tu fikir apa benda saya nak cakap ni kat kedutaan ni. Maka pagi tu fikir, saya pergi kat sana, saya terus bagi kata-kata motivasi. Tuan-tuan, you are the selected one. You are the only person can solve this problem. I really trust you. You are aku. Itu kan? Okay, sir. Okay, Major give me 1 hour. Kata 1 hour, dia ambil pasport tu. Saya kata, the only problem is budak ni umur 12 tahun, nama Muhammad. So, saya bagi tahu dia. Lepas tu kan, bila dia tengah ambil je pasport saya terus submit. Boleh, yakin, boleh, solve. You know what happened? After 15 minutes, dia call saya, Major. Okay, pasport is ready. Multi-entry. Maklim tahu kan multi-entry, mana boleh ulang alik. Sebab nenek dia sedang sakit. Jadi Datuk ni boleh ulang alik. So budak ni dapat multi-entry. So saya call Datuk, pasport ready. So Datuk tak cakap tahniah ke apa tak. Dia kata, what time is your flight? So saya kata, Datuk saya ambil yang flight petang. I'm asking you, what time is your flight? Datuk saya ni adalah Panglima. Dia background law. Dan dia best student law kat UiTM. Dia jenis plan macam tu. What time your flight? So pukul 3, okay. So pukul 3, pukul 4 sampai sana, dia tunggu kat airport. Just to say congratulations. Dia macam itulah. Perkara yang impossible, saya pergi, Alhamdulillah. Jadi, so ada banyak perkara-perkara ajaib ni. Kenapa saya tak compilekan the power of thinking. Itulah, tuan-tuan. Jadi, itu saya lah segmen. Tuan-tuan mesti ada jalan cerita yang tuan-tuan boleh terjemahkan. Ini tuan-tuan boleh carilah. Ya, last kali saya nak kongsi itulah profesional. Profesional adalah membuat perkara betul ikut prosedur lah. Profesional ya. Okey, ini sekurang-kurangnya ada 6 kualiti seorang guru atau siapa sahaja. Bila anda berada pada jawatan apa, anda ada 4 kualiti ini. Successful people. Kualiti ni. Pertama, anda ambitious. Ambitious ni anda sentiasa beriltizam, tak selalu nak buat yang terbaik, rasa seronok. Anda boleh je datang ke waktu parking apa. Saya expect kan saya dapat bagi voice kan. Saya kata karpet merah tak perlu, jamuan tak perlu, parking perlu kan. Tengok tak ada parking. Tak ada orang uruskan parking. Tapi tak apalah, saya parking dah tepi kan. Kalau parking tu ada, saya rasa memang legend lah. Memang prepare lah untuk ni. Jadi perkara-perkara tu kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan ada nilai tambah pada orang yang tuan-tuan jemput. Ya, tuan-tuan jemput. Jadi begitulah. Ambitious. Lepas tu courageous, orang yang sentiasa ada keberanian untuk merealisasikan apa yang dia nak. Courageous, ya. Dia ada keberanian untuk say no. Ada orang nak jual direct selling kat saya buat apa? Saya ada pilihan tak? Ada, saya tak nak. Lepas tu bila dia cuba lagi memujuk, kata saya ada pilihan kan? Saya tak nak. Habis tu dia jam je, lock, kunci. Saya kunci habis. Faham tak? Courageous. Keberanian untuk ni. Okey. Seterusnya adalah committed. Dia ada 2 kategori manusia, yang committed, satu lagi committed. Akan cari alasan untuk tak buat. Satu lagi committed. Okey. Boleh mana ambil gambar saya? Okey. Ambil lah ya. Saya posisi ni. Okey. Sebab banyak event saya ceramah, saya tak ambil gambar pun. Lepas tu hilang macam tu je. Orang kata tak tahu pun meja buat apa. So sesekali ambil lah.
Lepas ni dia ambil gambar, lepas tu dia delete kan semua. Lepas tu hilang. Lepas tu bagi alasan virus lah apalah kan. Saya boleh gurau dengan dia. Jangan marah Kalau marah tunggu saya keluar dulu. Okay. And prepare. Ya. Orang successful dia sangat prepare. Dia prepare melihat kemungkinan, merintis kemungkinan. Pagi ni kalau tahulah saya ada sarapan, saya tak akan makan kat luar. Saya akan sarapan kat sini. Saya akan datang awal. Minta maaf Maklimah. Siapa yang uruskan hari tu yang ni? Yang graduasi. Siapa? Maklim? Maklim kan? Maklim call saya kan? Waktu tu tak follow up, tak apa kan? Sehingga saya tak tahu pakaian apa. Saya kena sama dengan parent. Parent kata, Meja tak tahu ke pakaian hari ni apa. Sebab saya tak tahu ada pakai jubah. Ingat makan malam graduasi tu. Ini rupanya sangat proper. Saya tak tahu. Saya ingat makan malam selepas acara. Kan? Jadi perubahan tu saya tidak dimaklum. Jadi ada sedikit kemaluan lah. Tapi saya datang juga tebal muka jumpa sebab Prof Atik semua dah sampai. Semua kan. Saya rasa sedikit tidak selesa. Tapi saya hadapi. Dan kali jangan buat macam tu. Kan? Kita nak jemputan VIP taklah ramai. So kena serius begitu lah. Ucapan semua dah cantik semua lah. Tapi yang kat situ bila lambat ni agak itulah saya rasa macam aku lambat ke. Jadi penting kalau kita jemput kita engage dengan orang. Okey. Alhamdulillah dan orang successful ni dia sangat responsible. Dia bertanggungjawab terhadap apa yang dia buat. Ya, bertanggungjawab. Kadang-kadang kita terlalu tanggungjawab. Orang kata apa salah sibuk-sibuk kan. Ini berlaku juga pada anak saya. Dia kata why I concern about itu dan ini. Saya concern because kita hendak apa yang sepatutnya. Sebab mereka tak tahu perkara-perkara yang mungkin akan berlaku. Dan kita orang successful sentiasa responsible. Okey. Agak-agak tuan-tuan, apa motivate anda? Saya suka tengok antara Maklimah ni, saya suka tengok yang ini. Awak positif, awak akan ajar apa? English atau mana? English ajar kelas tingkatan darjah? Year 1, Year 2. You speak English atau apa? Maklimah dulu belajar di mana? UAE. Oh, itulah UAE betul. UAE international sikit. Apa lagi? Apa lagi yang beza UAE dengan universiti lain you rasa? International, banyak aktiviti kan? Okey. Soalan saya, what motivate you to join ini? Sini. Al-Amin. Selain daripada pihak soleha, apa lagi? Apa yang motivate you untuk join? Namanya jawapan. Apa motivate you? Oh, sekolah di mana? Taiping. Taiping kat mana? Awak asal Taiping? Taiping kat mana? Kalau yang saya kerja sekarang Semanggul. Semanggul. Ni orang kaya ni. Rumah dia besar. Seluruh Semanggul rumah dia. Rumah saya kapal kat Semanggul. Besar rumah dia. Itu mesej saya sebut kena spesifik. Saya tinggal Semanggul kampung apa? Kampung Sirih Semanggul. Kalau kecil lah sikit rumah tu, Kampung Sirih. Dah saja gurau. Itu beza kalau kita spesifik kan. Asal mana Selangor kan? Selangor mana Sabah Benam? Sabah Benam mana Batu 37? Gitu. Batu 37 tu, Malik. Okey. Baru ni ada jemputan kahwin anak saudara kahwin. Saya kata alang-alang boleh Sabah Benam, pergi saja, kenduri je tak. Saya buat pengisian kuliah maghrib, kuliah subuh. Percuma kita pergi. So saya buat pengisian. So perjalanan saya berbaloi dah. So macam mana kita do plus. Tidak hanya tu. Saya balik Kelantan, sebelum ni balik Kelantan dapat kuliah sekolah satu, kuliah dekat ni masjid satu slot dapat. Lepas tu dah dapat sekali, dong kata setiap kali datang mestilah booking kan. Okey, cuba kita fikir sejenak apalah ini, ya. Macam mana kita ingin dinilai dan bagaimana anda ingin menilai sesuatu. Jadi yang ini kita nak tengok value diri kita ni. Adakah kita buat ikut seronok atau kita nak? Yang paling penting sekali macam mana kita nak Allah nilai kita. Kerja kita ni, perbuatan kita ni, wawasan kita, Allah nilai. Dijangka meninggal bila? Oh. Soalan. Maklimah jangka meninggal bila? Semalam tahu kan ada seorang ustaz meninggal kan? Seorang sangat soleh, sangat bagus.
Kata Nabi, orang paling bijak adalah orang manfaatkan orang lain, belajar dan mengajar Al-Quran dan selalu ingat mati. Dan ingat mati adalah orang solat. Kalau tuan-tuan ni sekolah ni ambil 2-3 orang buat satu buku tentang keajaiban solat. Solat membina peribadi cemerlang. Buku tu akan laku di semua sekolah, akan laku di mana-mana, orang akan beli. Sebab solat ni, Fazilah Kamsah 14 tahun lalu dia kaji 80% orang tak solat sempurna dan 50% tak solat nisab. Kan Allah dah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un, yang khusyuk, yang tak solat macam mana? Dan antara agensi yang tak solat siapa tahu? Seragam, kerja kilang, budak sekolah. Jadi ini adalah masalah yang anda boleh santuni. Buat buku pasti akan laku. Wajib akan laku. Saya buat buku tentang mendidik anak Al-Fatih dan 6 kali cetak dah. So saya fikir rupanya pasaran nak buku-buku yang how to, motivation. Kita semakin banyak kedai pet shop sini kan. Dekat McD ada 2, belah sana lagi banyak kedai kucing. Agak-agak yang beli makanan kucing tu manusia ke kucing? Manusia. Kenapa manusia pergi beli? Sebab dia tahu kucing ni perlu. Kalau pesta buku antarabangsa yang datang beli buku tu untuk anak-anak, anak ke parent? Kalau anak akan beli buku kartun dan sebagainya kan. Tapi parent akan beli sebab dia tahu ini bagus tu anak saya. Saya pesta buku wajiblah tiap-tiap kali ada 2 tahun dah tanggung PKP kan. Ada seorang makcik ni, bukan makcik ni, umur dah 40-an, dia pakai spek kat sini. Lepas tu kata, dia pergi kutuk saya, depan saya anak dia. Anak saya ni pemalas. Anak perempuan dia dalam 18-19 tahun gitulah. Anak saya ni pemalas. Dia ni malah baca, asyik main handphone dia je. Buku apa yang sesuai untuk dia? Saya cakap buku ni sesuai, buku ni sesuai, buku ni sesuai. Dia ambil semua. Dia sahaja RM400. Saya kata yang ini sesuai, yang ini selepas dia sesuai, yang ini sesuai. Dia tak tengok sesuai. Lepas ni, okey, setelah selesai ni, yang kesimpulan ni bila sampai next level, yang ini sesuai. RM400. Sebab dia tak kisah. Saya bagi tahu yang mana-mana. Okey, bungkus. Begitu dia keluar RM400. Begitu. Sebab dia rasa perlu. Macam mana nak bina perlu tu? Nak didiklah anak-anak. Ni supaya mereka rasa perlunya aku datang sekolah, perlunya aku zero absent, perlunya aku jaga kesihatan, perlunya aku jaga silaturahim. Membina perlu tu kena semai. Kesedaran dan kefahaman. Dan penghayatan tu mesti berulang kali disebut. Sebab itulah kita bila town hall ni, kita bertujuan adalah untuk membina fikrah kesatuan. Wahdatul fikr, supaya kita ni ada cara fikir yang sama, supaya Al-Amin ini dilihat. Sekarang dah mula harum tu Al-Amin. Kali pertama Darjah 6 keluar masuk tingkatan 1. Anda jauh lebih cemerlang daripada ada satu sekolah yang establish kat sini. Saya dah sebut kan, sekolah ni jauh. Ada kat sekolah tu, ada kat sini dekat atas kedai hari-hari tu. Sekolah tu guru asyik bertukar-tukar. Lepas tu bila murid tak cemerlang, salahkan murid. Kata murid ni, anak saya 6 tahun kat sana, 1 juzuk pun tak lepas. Tapi letak sekolah rendah integrasi, letak macam tu. Jadi dia sebenarnya sabotaj. Dia sebenarnya menganiaya orang. Kita korbankan letak anak saya. Lepas tu saya keluarkan, saya hantar sekolah SBI, Sekolah Bina Insan. Walaupun RM700 bayar, RM750 bayar, nak kepenjadian anak tu penting. Bayangkanlah sekolah SRA tu ada 300 lebih, 200 orang dapat 5A. Dia 14 orang pun tak boleh dapat 5A. So kau rasa apa kan? Kau rasa kan cemerlang atau tidak? Itulah kisahnya. Itulah membina ya keberadaan. Rasa keberadaan Allah ini penting, dan kita nak tengok apa kata Allah, bukan apa kata manusia ini ya. Jadi anak-anak ini adalah orang-orang yang bersih. Kalau kita tak install benda best, dan ini adalah pelaburan saham akhirat. Lepas ni diorang terus jadi baik, cemerlang. Dia bermula dengan apa yang anda ajar, English, agama ke, akhlak ke, apa saja diorang amal adalah saham untuk anda ya. Okey, saya lajukan. Inilah dia. Hebat itu pilihan. Dan kajian menunjukkan hanya 5% saja orang luar biasa bagus kat Malaysia ni dan kat dunia. Sebut 10 orang ikon yang bagus kat Malaysia. Fazilah Kamsah, Prof Mahir lagi. Aceh Muzaffar Syukur lagi. Apa? Emilio lagi. Uncle Kentang je tak? Uncle Kentang tu dia ada game dia pandai, nampak free kan. Rupanya dia buat, dia bayar pekerja dia pun 1 bulan dekat 2 juta.
Daripada mana dia dapat duit? Kalau dia boleh bayar, berapa dia dapat? Itu adalah bisnes yang bagus. Itu another game tu. Kita boleh belajar macam mana buat sukarelawan. Apa ni? Mapim kan? Tahun lepas punya tu 25 juta dia dapat. Hasil kempen-kempen gunakan artis dan sebagainya. 25 juta. Katalah overhead dia 5 juta, 20 juta. Jadi gitulah buat duit. So adalah kita tahu apa yang mereka buat ni. Kita serahkan dan kita buat apa yang kita suka buat. Okey, ini pernah tak ada rasa kita selalu fikir apa orang kata kalau silap, kalau jatuh. Kalau boleh saya share. Satu hari saya sedang bekerja di UKM. Dekat UKM tu bila masuk tu ada kat luar tu ada bilik-bilik. Saya tengok buat kerja sebelah budak perempuan tu kerja, jatuh pen, jatuh laptop, tutup, buka balik, dia mengelabah nak menggelupur. So mengganggu saya sedang menulis. Menggelupur je. Saya kata what happened to you? Saya ni jadi pelan kan terus. What happened to you? Awak kacau lah. Saya tengah fikir ni. Saya tengah buat kerja. Dia kata saya tengah risau ni. Kejap lagi saya nak present, takut kena reject. Dia sebut takut kena reject, takut kena marah. Profesor ni memang garang, takut gagal. So saya agak-agak saya cakap apa? Agak apa saya motivasi dia? Chill. Saya bagi tahu dia, awak memang layak gagal. Awak insya-Allah awak fail. Insya-Allah awak akan kena marah. Bukan tu janganlah cakap macam itu. Saya kata begitulah. Akan jadi sebab awak fikir begitu. Cuba tukar pemikiran. InsyaAllah boleh, insyaAllah one go, insyaAllah tak ada rejection sebagainya kan. Tiba-tiba tahu apa jadi? Dia fikir macam tu kan, dia pergi dan dia balik terus dekat cik, terima kasih tak ada rejection, semua lulus. Dan thesis dia tak ada reject. Profesor tu kata, bagus, very good. Dan tak ada rejection. Dan dia sangat seronok. Sampai sekarang berkawan dengan saya. Dia sekarang kerja dekat Parlimen. Dia kerja dekat Parlimen. Nampak tak? You think what you think you become. Kalau you fikir susah apa sebagainya. Baru ni saya dapat satu tips nak parking. Dulu kita ajar hantar mindset kan. Ada seseorang ajar saya. Dan cerita dia pun best. Dia pun YDP pertama wanita di sekolah kat Gombak. Dia cerita dia cerita macam mana dia kena santau dan dia kena sihir oleh mak mentua sendiri selama lebih 15 tahun. Mak mentua sendiri nak memisahkan dia, tak nak. Saya tengok dia cantik. Cantik orang tua lah kan. Dia dah umur dah dekat 50 tahun lah. So dia cantik. Kenapa? Dia kata mak mentua saya benci saya. Tapi pada lebih kurang 2 bulan sebelum mak mentua dia meninggal minta maaf kan. Tapi dia kata sampai sekarang saya pergi kubur dia panas. Dia kata saya pergi kubur dia selain macam. Dia rasa panas. So, dia rasa macam mana? Keadaan dia. Dia sihir hampir 20 tahun lah dia punya kehidupan. Jadi ini sesuatu yang sangat berbahaya. So jangan kita dengki orang. So itu kisah dia kan. Kenapa pergi sihir dengan tu ceritanya? Mindset. Ada satu story dia pasal dia ni. Pasal parking. Dia bagi tahu, dia bagi saya jauh pergi kan. Saya jumpa perempuan ni, anak dia Fahmi nama dia, belajar. Sorry. Dia ada 2 nama yang famous yang trending, Hayat Nafi dengan Fahmi. Hayat Nafi kan. Okey. Hayat Nafi. 2 nama yang trending kan. So dia bagi tahu saya itulah macam mana untuk parking dengan mudah baca Allahumma barik lana. Kita dulu ingat masa makan kan, bukan tu saya amalkan tak pernah fail. Bila tuan-tuan nak parking, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dapat parking. Lepas tu submit dia. Betul. Okey. Tuan-tuan ada soalan tuan-tuan. Ya, sir. Saya tak buat. Itu yang saya dapat tepi tu. Sebab tu saya tak apa. Allahumma barik lana pun saya tak buat. Itu yang makanan lambat sampai. Terima. Okey. Dalam badan kita ni ada lebih 100 bilion sel ni. Pernah tak rasa bila satu seram macam naik beraroma kan? Inilah dia. Sel ini akan mati setiap kali antara 1 hingga 21 hari. Sel ini akan mati. Ini kajian sains. Apa yang saya nak kongsi sebenarnya? Sel ini akan mati dan dia akan hidup sel-sel baru. Dan sel ini sebelum mati dia akan mewariskan pada sel baru tentang kita. Dia akan cerita Muhammad Qayyum ni seorang pemarah, seorang Muhammad Qayyum ni seorang pemalas, seorang apa. Dia akan beritahu. So dia akan wariskan. Jadi kalau kita fikir negatif, dia ni akan vibrate macam itulah. Kalau kita positif, dia ada kekuatan dalaman. Ada satu buku saya tengah buat ni, membina kekuatan dari dalam. Sebenarnya kekuatan dalaman kita akan menentukan apa yang kita nak.
minta telur tu. Baling. Baling je. Okey, telur ni, tuan-tuan tahu tak apa beza telur ni? Kalau dipecah dari dalam dengan dipecahkan. Dipecah dari dalam atau dipecah sendiri? Atau saya pecahkan. Apa beza dia? Kalau pecah sendiri dia akan keluar anak. Kalau kita pecahkan jadi telur dadah, betul? Okey, apa maknanya dalam falsafah hidup ni? Falsafah hidup ni, kalau telur ni pecah sendiri, maknanya kita, kalau kita menentukan life ni, maka kita dapat apa yang kita nak. Tetapi kalau life tentukan kita, maka akan jadi sesuatu yang kita dikawal. So hidup ni anda nak dikawal atau mengawal? Macam saya nak menulis, ada orang halang saya. Malam saya bangun, saya menulis sebagainya, saya buat. Jadi saya tidak dihalang sebab saya nak buat apa. Tapi kalau saya tak ada apa-apa, ada orang lah kontrol saya, begitu. Ya, nah, boleh. Itu adalah contoh macam mana life ni you kawal atau kekuatan di pedalaman. Ini tuan-tuan kena bina. Kalau tuan-tuan negatif, sebenarnya tuan-tuan sedang merosakkan diri anda. Kena positif walaupun tuan-tuan dalam keadaan down, bagi tahu pada diri sendiri, I can, I will, I want, I must. Baru anda akan jadi seorang yang mandiri, yang boleh menentukan hala tuju sendiri, membina jalan sendiri. Dia tahu jalan ni kan, bukan anda ikut jalan yang sedia ada sahaja, ya. Dia ada banyak makna lah. Mana dalam hidup ni you kena ada pendirian. You nak apa sebenarnya, dan jalan yang you pilih perlukan mujahadah, maka buatlah. Jangan jadi orang seperti ini. Seperti ini yang blur. Ini ada pada anak-anak. Anak-anak ni ada sifat blur yang jenis apa ni, yang rasa macam sumpah-sumpah, dia ikut keadaan. Dia akan respon ikut keadaan. Dia tak berani jadi diri dia. Jadi ini yang perlu kita kena keluarkan dia orang. Keluarkan dia. To make them real you. Kalau anak saya Kalisa, you can, actually you boleh sebenarnya. Bina, ya. Jadi dengan cara macam itu saya dapat tahu bahawa anak ni, mereka mempunyai potensi yang tinggi untuk menjadi apa yang mereka mahu, ya. Semalam saya dapat satu keputusan, anak saya dapat banyak A, 2 dapat B. Sejarah dengan maths. Maths dapat A, maths dapat B. Kenapa ya? Dia kata dia fokus kepada ni SPM. Tahun ni, ujung tahun ni dia ambil SPM. Dia admit dia score A, tapi math dia dapat C. Dia kata dia fokus pada admit. Math sekarang memang susah. Oh, math sekarang susah. Jangan ambil math. Math wajib. Ya, wajib kan. Itulah. Macam itu juga, anak-anak ada pilihan. Nak jadi apa? Nak jadi perosak ke atau sebagainya. Sebab bila saya sebut pasal telur tadi, anak-anak ni dia apa ni, tarikan kat luar sangat kuat. Tarikan untuk gadget, Korea sebagainya, kan. Tahu tak dekat highway nak pergi ke KL tu ada gambar yang Korea tu, yang BTS kan. Tapi kalau sebelum tu ada yang lelaki macam Jepun pegang bunga tu, yang Love Garden dot apa tu? Itulah. Saya kata itu Jungkook, ini ayah Jungkook. Marah betul Kalisa. Begitulah. Jadi begitu ya. Kita nak bina anak kita ke arah mana? Inilah dia keutamaan dalam hidup, ya. Apa kata orang, apa kata Allah. Jadi kita kalau dapat itu, kita boleh rasa seronok lah. Okey. Lepas ini saya berhenti 3 minit. Saya serah pada anda pula. Ini syarat untuk cemerlang, ya. ILMU, bukan ilmu, bukan. Ini bukan ilmu. Ini mentor. Okey. Syarat untuk ni. Mentor, pertama sekali kena ada mentor, ME. Okey, mentor ilmu, tindakan dan sistem. Kenapa dia ilmu? Mentor, ilmu. Dah, saya tak ingat. So yang inilah antara perkara-perkara syarat untuk cemerlang. Kita mesti ada guru, mesti ada ilmu, kita mesti ada sistem, dan kita mesti ada tindakan. Ya, bila ada 4 perkara ni, dia menjadi batu loncatan, formula yang mudah untuk kita ke depan. Ya, untuk kita ke depan. Okey tuan-tuan, saya nak offer soalan. Kita kan town hall, ya. Kenapa? Itu tak ada start. Oh, bagi berat, okey. Ini lenguh tulis ni sampai sini dah dia. Okey. Ada soalan belakang, okey? Jauh ni, dia Dewan yang luas sini kan. Ada saya nampak macam 4,000 orang. Malaikat. Malimah okey belakang? Nampak dengar suara saya? Tanyalah soalan. Ada seorang budak ni, bila ustaz ni bagi ceramah,
Lepas tu kat masjid dia tanya soalan. Ada soalan tak tuan-tuan? Dia kata tak ada soalan. Tanyalah soalan, dia paksa hadirin tanya soalan. So tak ada soalan ustaz. Takkan tak ada soalan? Tanyalah soalan. Maka ada seorang budak umur dalam 6 tahun, 7 tahun gitulah. Adik ada soalan tak? Tak ada. Adik takkan tak ada soalan? Tanyalah soalan. Maka dia tanyalah soalan. Ustaz, bagus soalan. Belum tanya lagi ustaz. Baru tanya ustaz, apakah tanda-tanda kita boleh buka puasa? Oh, ustaz kata bagus soalan. Tanda-tanda kita boleh buka puasa adalah matahari dah jatuh. Ustaz, kalau matahari tak jatuh, dia akan jatuh. Ustaz, kalau tak jatuh, dah tanya dia torture ustaz. Ustaz, kalau tak jatuh, menyesal offer soalan. Jadi itulah, saya tak menyesal. Okey, silakan. Malam. Saya nak tanya berkenaan tentang niche area sekolah, pimpinan dan keusahawanan. Apa implementation yang cakap kita membumilah dengan anak-anak ni dan nampak zahirkan aspek kepimpinan ni. Okey, kepimpinan dan dia. Okey, besok saya ada kursus kepimpinan pada anak-anak muda 12 hingga 18 tahun. Saya nak isi bahawa kepimpinan ini suka tak suka kena ada. Kurang-kurangnya untuk diri sendiri. Kita kena ada satu kualiti kepimpinan, kepimpinan untuk memilih, kepimpinan untuk bertindak, kepimpinan untuk menguruskan, ya. Even kalau kita nak deal dengan orang, kita ada leadership. Antara ciri leadership ni, dia boleh kontrol diri dia dan dia boleh berkomunikasi. Usahawanan pun sama. Usahawan ni, hari tu kita pernah buat kan, keusahawanan hari kantin. Akan datang buat ni, jemputlah saya kan. Tak jemput, saya datang sebagai parent kan. Kita buat, budak-budak ni berjual dia, rupanya dia boleh berbicara, bercakap dengan orang. Kita ajar dia adab macam mana untuk tawar-menawar, adab untuk macam mana untuk lepas jual tu saya jual je. Budak-budak dia jadi seronok, ya. Sebab itulah kejap lagi saya nak kongsikan tentang apa yang berlaku di kuis, ya. Macam mana kita boleh buat gerak gempur dengan kuis. Begitulah, ya. Kepimpinan ini adalah satu nilai perlu disemai. Saya ada 121 tips kepimpinan. Tonton nak kan? Kalau nak saya boleh hantar kat siapa? Saya hantar kat Mualimah share kat semua. 121 tips, tuan-tuan boleh kongsikan, applykan untuk anak-anak. 121 tips. Jadi tips tersebut boleh apply. Jadi kepimpinan ni adalah mereka ada keberanian untuk berfikir, memilih dan sebagainya. Baru ni tahu tak sebelah BSN ada kedai baru, kedai Arab. BSN. Sebelum kedai Arab tu ada satu kedai yang sangat mahal. Tahu tak dia jual spaghetti harga RM23. Bukan nak kutuk, memang nak kutuk lah. Spaghetti tu harga dia RM14 kedai Garato. Dia jual RM23. Ingat bangsa ke? KLCC ke? Saya masuk, lepas tu keberanian untuk menolak. Kata okey cik, terima kasih, saya keluar pergi makan sebelah. Jadi Kalisa macam kenapa tolak ni? Saya nak makan juga. Jangan fikir makan. Bukan soal kita tak mampu bayar. Soal kenapa kita mesti support satu. Menganiaya orang. Menganiaya RM23. Mahal. So kat situlah kita nak keberanian untuk bangun daripada tu. Saya bangun. Lepas saya nak bagi mesej kat dia, awak jual mahal sangat. Mushroom ni harga RM4 je kedai sebelah. Dia jual apa? RM12. RM12 mushroom. Mahal kan. Jadi tak achieve lah. Not achievable kan. Aku jual mahal. Ya. Malam tadi meja ada share tentang keusahawanan, cara untuk kelab untuk jana Pendapatan melalui budaya membaca. Okey, terima kasih. Budaya membaca, kita keusahawanan ni kita boleh buat. Pelajar-pelajar ni kita nak paksa dia. Tahu tak kalau sekolah dia ada nilam tu, program nilam. Tahu tak keracunan program nilam ni? Sekolah dia nak bertanding, dia ambil 3-4 orang, dia groom budak. Nilam sepatutnya semua. Lepas tu dipilih yang betul-betul yang aktif, yang banyak peminjam ni. So dia ambil 2-3 orang ni, 10 orang itu dia groom, lepas tu bawa bertanding. Lepas tu sekolah tu menang. Kita tepuk tangan, anugerah sekolah kan. Tapi itu tak betul, tak membina lah. Budaya membaca ni penting. Kalau saya nak orang beli buku saya. Saya nak orang memiliki buku saya. Kita nak mengimarahkan budaya membaca. Itulah salah satu sebab kenapa saya tender untuk jawatan Ketua Eksekutif Kota Buku Malaysia. Sebab bila saya ada jawatan, saya ada autoriti lah untuk bercakap dan saya boleh deal dengan kementerian terus direct. Itu matlamat dia. Bukan sebab gaji RM12,000 tu. Lepas saya kata, gaji dia RM12,000. EPF RM11,500, kontrak 2 tahun. Bukan itu, tapi jawatan tu akan membolehkan saya berfungsi pada landasan yang betul. Jadi saya cadangkan sekolah atau setiap kelas cari satu buku yang boleh dibaca. Bagus untuk dibaca by chapter, lepas tu jadikan pelajar ni program nilam diorang.
Lepas tu buat pertandingan bercerita, lepas tu berkongsi, lepas tu huraikan. Contohnya saya tengah buat buku tentang 50 tips motivasi diri. Tips untuk motivasi diri. Tajuk dia akan berubah lah nanti. 20 mula 29 saya dah develop jadi 50. 50 tips ini, bayangkan satu hari kita bincangkan 3 tips. 3 tips ni motivasi diri. Lepas tu kita bincang, hurai, bagi dia sparring, bagi dia bertengkar, bercakap pasal topik tu. Kita tak sangka mereka ini rupanya boleh menelurkan, boleh merembeskan idea-idea. Budak-budak ni kita suruh dia buat homework, berlaku tegas kat dia orang. Sebab kita tegas, sebab kita nak dia perform. Dan cakap ini ada markah. Markah nanti last sekali. Tu. Jadi bila ada budaya ni, pergi kat mana-mana kedai, cari buku, okey, buku ni jadi macam textbook lah. Textbook. Beli dan boleh dapat diskaun. Boleh dapat diskaun. Jadi sekolah-sekolah ni kita kena ada satu usaha untuk menjadikan mereka ini memiliki dan membaca buku sampai habis. Satu buku. Jadi ini akan menyebabkan mereka suka baca buku. Ada satu buku saya buat, Dekat Membaca. Dekat Membaca ni saya cerita sejarah buku, sejarah penghasilan buku dan kenapa perlu ada budaya ni. Percayalah, orang yang membaca, orang tu berfikir. Bila orang berfikir, dia mempunyai perspektif yang berbeza. Ketika ramai orang kata saya begitu-begitu, ada satu pihak kata saya, ini unik, ini begini. Sebab dia ada perspektif. Jadi nak membina anak yang mempunyai perspektif. Sekarang tahu ke yang trending sekarang filem drama apa? Suamiku Pendosa kan. Mula-mula saya tak nak tengok. Lepas tu saya mula tengok sebab ada mesej TV3 pukul 10 sampai 11. Promote. Dan ada banyak mesej. Dia lelaki tu dia jalankan hubungan jenis lah. Hubungan dia duduk satu luar negara dengan lelaki. Lepas tu mereka tongsang. Macam Alif dengan Fahmi lah macam tu. Contoh. Lepas tu bila tongsang dia tak boleh nak let go. Dia tak boleh nak berpisah. Last sekali dia kahwin dengan Cahaya. Lepas tu berlaku banyak. Cahaya pula nak luar nikah. Nampak tak? Cerita Melayu. Tapi saya tengok Aaron Aziz. Sekarang Aaron Aziz telah dihabilitkan untuk dia pergi proses untuk koreksi diri, untuk macam nak alignment balik dia punya jiwa dia. Lepas tu semalam tergantung dia ada seorang lelaki suka kat dia tu, dia reject dan semalam dia letak chloroform pengsan. Follow tak? Malam kan? Kita bukan tengok semata-mata drama. Kita berfikir betapa itu begini. Mak Aaron pula telah pecat Aaron daripada keluarga dan mak tak nak tengok kau lagi. Rupanya adalah usaha licik daripada adik Aaron untuk ambil alih syarikat. So maka telah declare. Banyak permainan game tu. Saya kata, ini soal penyakit hati ya. Itu yang saya dah buat satu buku tapi saya tak sama lagi. 99 virus hati. Ada 99 virus hati. Tu lah, buku banyak tapi nak cetak je. Kalau ada funder memang zup keluar je. Kalau macam dekat Malaysia ni kan, kita kan banyak skeptikal kan. Skeptikal. Spectacle. Jadi macam kalau macam contoh kalau kita tengok macam isu-isu politik pun kita akan skeptikal on one thing. Kalau isu-isu macam drama tadi pun tak pernah tengok, tak tahu kan. Macam tu pun dia ada skeptikal lah. Mungkin ada skeptikal isu kita tu, mungkin ada skeptikal isu apa tu, isu gender kot macam tu rasanya. Kat Malaysia banyak sangat skeptikal. Persepsi. Persepsi. Dekat sekolah pun ada orang yang ada persepsi sekolah ni, sekolah tu macam ni. Betul. Macam ni. Kita sendiri pun ada skeptikal dan juga persepsi dengan seseorang kan. Macam mana kita nak skeptikal dengan meja kayu kan? Meja kayu ni apa hal kan datang ni? Ada tak? Terus terang ada tak? Meja kayu nak cakap apa hari ni? Ada tak? Tapi saya tak marah pun cakap ada tak? Tak ada? Ada kan? Ada. Mualimah fikir apa pasal saya? Tapi saya share, just kita kan town hall. Kita kan 1 tahun. Mualimah fikir apa tentang saya? Sebelum dan sekarang. Faham. Ada orang tengok saya buat buku sebulan buat 6 buku. Orang kata, cepatnya. Ada orang tengok saya buat buku Zakir naik 2 hari. Dia kata macam mustahil. Saya buat buku Ahmad 10 hari. Ada buku saya buat setahun tak siap-siap. Ada.
Jadi bila saya buat cepat, dia kata nak jadi macam saya. Jangan jadi saya lah. Kan? Siti Nurhaliza kan, semua nak jadi sini. Lepas tu kecewa. Kita jangan kecewa. Apa yang saya tengah suntik hari ini adalah untuk dapat inspirasi untuk jadi diri anda. Okey, kalau saya boleh buat buku sebulan 3, abang boleh buat buku 1 setahun, achievement lah. Okey, level kita berbeza. Sebelum saya level macam ni, saya level anda mungkin lagi teruk. Jadi kita boleh tolak semua cadangan saya ni, idea, atau kita ambil sebahagian inspirasi. Hari ini saya selain pada town hall kita nak berbicara, bertaruh, berkawan. Sebelum anda mula mengajar, saya nak bina perspektif. Saya ni mewakili parent ni, mewakili parent. So saya ni adalah, di belakang saya ramai parent yang ni. Saya bercakap ni pun apa yang hasil rumusan yang parent dah daripada anda. Jadi jangan risau lah, jangan skeptikal dengan skeptikal ni adalah satu macam ragu-ragu pada sesuatu dan ada sedikit unsur negatif. Kan skeptikal macam ya ke, boleh ke, macam tak je. Kan kalau kat Malaysia orang perempuan selalu apa? Ya ke? Iyalah tu. Iya. Dia ada tak mula ya ke? Iyalah tu. Begitu. Jadi maknanya kita cuba redakan. Saya tak minta anda jadi macam saya. Saya tak boleh jadi guru macam anda. Saya lebih pergi pada ladak untuk guru. Guru akan pergi sampaikan. Untuk saya pergi murid-murid mengajar untuk mungkin setengah jam ke apa boleh, tapi untuk passion macam you all tak boleh. Saya tak boleh jadi guru. Macam isteri saya tak boleh jadi guru. Dia boleh jadi pensyarah. Dia level dia untuk murid nak apa ni, layan rencah susah. Macam muallim boleh dengan murid kan. Jadi bukan semua orang boleh. Jadi tujuan kita ni, kita nak ambil apakah dia punya gist tu. Ni skeptikal ini berlaku macam saya ni, ramai fikir macam-macam kat masjid. Saya tahu kan, saya hari Jumaat saya bertugas kat masjid kan. Ada yang kata tak pandai, ada yang kata bodoh tu, ganggu gitu sini. Ganggu orang nak pergi sembahyang, nak tengok mai sejahtera sebagainya. Saya diamanahkan buat. Ada seorang hamba Allah datang, dia kata apa yang meja buat ni perkara yang besar di sisi Allah. Dia bagi saya semangat. Gitu. Tapi kita jangan minta, kita jangan perform atas semangat orang saja. Kita tengok kita buat betul atau tidak. Ya. Macam saya menulis buku, bila saya dah moment saya menulis buku, orang mula nak pertama tengok dia ni cepatnya buat buku, ambil bahan kat mana. Lepas tu dia buat buku ni tantah, jangan-jangan. Lepas tu dia nak buat duit lah ni, ambil kesempatan. Saya kena teruk dengan netizen pasal Abang Wiwa. Dia kata ambil kesempatan terhadap popular orang. Kan? So, saya nak sampaikan apa? Saya nak orang supaya ada jiwa kesukarelawanan. Jadi, just say next to negative people. Just say next. Kalau kita tahu landasan yang betul, kita tahu apa yang kita buat. Ada orang persepsi pada sekolah ni apa? Persepsi pada sekolah ni skeptikal lah. Ada muallimah dia pernah kongsi, parent nak tahu yang baik je tentang anak dia. Lepas tu saya dah bagi tahu kan formula 3P 1K tahun lepas, 2 tahun lepas. 3 puji 1 keji. Anak puan baik, anak puan bagus, anak puan hebat. Namun anak puan akan jadi hebat kalau baiki perangai yang ni. Dia 3P, 3 puji 1 keji. Gitu. Jadi formula macam tu. Ada parent tak boleh, dia nak yang baik-baik tentang anak dia. Maka bagi yang baik-baik. Walaupun tak ada, tambah tokok. Gitu. Betul. 3P 1K, 1 keji. Tapi keji jangan sebut tapi. Dalam psikologi ni, kalau anda sebut tapi, the moment you kata tapi, yang positif tu akan terdelete. Dia jangan sebut tapi. Sebut dan, malah, namun, gitu. Perkataan tapi kan selalu kita dengar. Bila saya tahu ilmu tapi tu, bila saya tengok orang-orang bercakap tapi, perkataan tu saya tak suka dengar. Dia kena namun, walau bagaimanapun gitu. Jadi skeptikal ni kita tak boleh segembirakan semua orang. Kita buat apa yang kita rasa betul, kita cuba gap. Macam saya dengan Muallimah ada gap. Contohnya, macam mana gap tu saya boleh rendahkan dengan cara lebih memahami. Muallimah asal mana? 3 tahun nak dapat jawapan. Asal mana? Perak. Perak. Okey. Nak tunggu jawapan dia kena pergi Perak dulu baru dapat jawapan. Dia sekolah mudah kan, tak perlu duduk buku. Asal Perak ya. Dulu sekolah kat mana? SMK Krian. Sekolah menengah dan rendah di situ. Apa perkara yang paling best yang Muallimah rasa waktu di sekolah SMK? Okey dah. Saya nak tengok dia ni jenis apa? Audio visual atau tu. Bila saya tanya dia apakah perkara tu, dia bawa ke kanan, dia fikir. Mata dia pandang kanan. Orang tu adalah orang yang visual.
Visual. Kanan. Kalau pandang kiri dia nak tipu saya. Dia cuba nak mereka. Betul kita boleh baca karakter orang dengan bila bercakap dengan dia kan. Dia tak. Kalau dia pandang atas, satu lagi pandang kanan, pandang kiri, satu lagi pandang bawah, pandang ni. Itu ada. Dia kinesthetic dan satu lagi audio. Belajarlah ilmu tu. Pergerakan mata kita boleh tahu dia ni. Tapi kalau kidal ke tangan kanan? Tangan kanan. So dia bawa ke kanan. Tapi kalau dia bawa ke kiri, dia akan sebalik pada kidal itu. Mana dia cuba nak menipu saya. Itulah. Itu cara macam mana orang yang interrogate siasatan kan. Awak asal mana? Tu dia akan fikir, dia akan tu. Betul, dia tanya 2-3 soalan. Awak tadi asal daripada typing kan? Kan dia bukan tu. Padahal dia, kalau orang menipu, kita suruh dia cerita apa yang berlaku daripada pagi sampai petang. Okey, cuba cerita balik daripada petang sampai pagi apa berlaku. Terbalik dia tak boleh cerita lah sebab dia menipu. Gitu. Okey, saja. Saya ambil sebagai bahan untuk contoh. Kita boleh study, itulah kita study. So saya sebenarnya cukup takut untuk masuk gelanggang. Kalau boleh buku saya dekat pasaran, orang tak kenal saya. Orang tak kenal saya. Sebab skeptikal banyak sangat. Orang akan bercakap macam-macam. So dalam bahasa pendeknya LP je. LP, bukan landing point. Lantak P. Lantak P je. Kayu je. Ya. Jadi saya cadangkan yang ini, saya cadangkan supaya wajib buatlah. Kelas-kelas ni cari satu buku, mualimah beli. Kalau mualimah nak buat 10% untung apa, buatlah, tak apa. Jadi jadikan buku ni wajib beli. Ini dibuat oleh sekolah Cina tau. Sekolah Cina ni, parent ni bila dapat tahu guru suruh beli sekolah subjek ni buku tambahan, parent akan bagi duit. Kat Malaysia ni dia soal, orang suka, bukan swasta, sekolah kerajaan. Bila suruh beli buku latihan tambahan, Allah, berkira. Padahal kita nak pandaikan anak. Ya, membina perspektif pemikiran ini. Jadi saya cadangkan beli buku. Ada satu lagi cadangan untuk library. Library kena kemaskan supaya pelajar ni wajib untuk ladap yang dipandu tau. Bukan okey pergi library baca, tak. Ada perkongsian, ada proses pelajar-pelajar ni akan kupas. Nanti daripada setiap kelas ada seorang akan kupas tentang topik. Contoh bila saya cakap pasal Ronaldo kan, jangan tunggu buku lah, cari research dan suruh dia bercakap tentang Ronaldo. Apakah 7 kebaikan daripada Ronaldo? Kan? Dia bukan Islam tapi ada ciri Islami. Suruh dia, kita pandu dia untuk dia buat research. Lepas tu dia present. Bila dia present, komunikasi skill ada, dia membina keberanian, dia akan menyebabkan ramai orang akan meniru dia. Semua orang perlu didedahkan ini. Jadi itu boleh jadi bisnes juga. Keusahawanan, cuba fikir, apakah satu produk yang awak rasa awak boleh jual? Boleh jual. Kat Malaysia ni paling senang jual makanan. 3 lah, makanan, kosmetik. Sebab orang nak cantik, orang nak makan, orang nak ubat. Jual ubat-ubat. Sebab tu klinik buka je penuh, penuh. Okey. Ubat cantik, ubat apa? Ubat sihat. Satu lagi makan. Kalau Rasulullah makan sikit, kita pun ikut sunnah Rasulullah, cuma kita sikit-sikit makan. Beza tak sikit-sikit makan kata ni? Okey. So kepimpinan yang sebut ni kena semai pada anak. Pada level mereka ini 4 perkara ni. Kepimpinan sebagai seorang king, warrior, magician and lover. Ada masa kita kena keras dengan diorang. Kalau kelas ini sedang terbakar, boleh tak saya buat mesyuarat? Okey tuan-tuan, kelas sedang terbakar. Apa kata kita undi siapa nak keluar dulu? Adakah? Jadi kita tidak, kita kata terbakar, move now. Itu cara king. Ada keputusan yang kita kena tegas. Jangan compromise kau anak siapa ke apa sebagainya. Saya teringat seorang pilot instructor, dia jadi jurulatih kepada ketua Panglima Tentera Udara. Kerana dia rasa dia anak Panglima, maka dia tunjuk kurang ajar. Tak tunjuk bagus dengan jurulatih. Maka dia dipecat, dibuang. Panglima Tentera Udara turun, marah. Dia kata kau boleh pecat anak saya. So dia beritahu apa? Kalau Tan Sri rasa saya tak bagus, take me out from this Pulau Tibang, pusat latihan terbang. Sebab jangan persoal integriti jurulatih. Jadi dengan parent kita mungkin tak boleh cakap macam itu, kan? Kalau rasa tak bagus, rasa sekolah ni tak bagus, keluarkan anak daripada sekolah ni. Jangan cakap macam itu. Maksudnya kita punya sekolah punya polisi prinsip macam ni, kita nak membaguskan anak dan tuan ada pilihan. Sekolah Bina Insan SPI buat macam tu. Dia ambil anak dia nak ambil cuti. Padahal sekolah ada program Sabtu Ahad, hafazan dan sebagainya.
Dia nak bawa anak dia pergi overseas, kata dah beli tiket sebagainya. Kalau tuan rasa itu lagi penting, silalah ambil anak tuan dan selama-lamanya ambil. Cakap macam tu. Ustaz Imran buat je tu tegas. SBI. Lebih baik kita kurang anak pelajar daripada ada pelajar ramai tapi tidak menunjukkan contoh yang baik. Apa ya? Style of learning ni. Tak nampak sangat. Dia ada macam saya sebutlah, dia visual, oral, verbal, physical, logic, social and solitary. 7 style of learning, ya. Ini nanti saya bagilah. Saya WhatsAppkan nanti. Okey, saya pergi pada quiz. Quiz ni kita buat perjumpaan. Tujuan dia apa? Sebab kita ni tak ada platform, tak ada padang. Dan kita ni quiz ni adalah satu mikir abang besar. Dia adalah universiti.